Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alahu huzna sahla idza syi'ta bihi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta as-samawati wal ard. Allahumma ja'al fi qulubina nura, fi sam'ina nura, fi basarina nura, fi lisanina nura. Allahumma arzuqna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahaman nabi wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, fadlahnya, rahmahnya, inayahnya dapat bertemu lagi kita untuk perjumpaan kali kedua membicarakan kitab Bati Faridatul Faraid pada muka surat yang ketujuh. Semalam kita bicara mengenai hukum syarak. Jadi hukum syarak yang dimasukkan dengan syarak itu ialah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita katakan perbuatan-perbuatan khitab Allah Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Itu hukum syarak. Selain daripada hukum syarak pula, ada hukum yang kedua dinamakan sebagai hukum adat. Hukum kedua dinamakan sebagai hukum adat. Hukum adat ini ialah adat pengulangan. Adat kembali, i'adah, mengulangi. Ini dinamakan sebagai hukum adat. Jadinya kalau di dalam mukaddimah Imam Sanusi beliau mengatakan adab ilah isbatu rabtin, isbatu rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitati takarruri ma'a sihhati takhallufi wa adami ta'sir ahadima fil akhar albattah. Jadi hukum adat ialah isbatu rabti, mengisbatkan rabta artinya pertalian, perkaitan, rabita, ikatan antara perkara dengan perkara yang lain, wujudan atau adaman, sama ada nisbah ada ataupun tiada, dengan wasitah mengulangi, pengulangan, berulang-ulang, serta dengan apa? Serta sihah, menyalahi, takhalluf. Jadinya hukum adat, dia punya kekunci bagi hukum adat ialah sah takhalluf, sah menyalahi, baling siling ke atas, jatuh ke bawah. Daripada kecil lagi kita main lempar batu ke atas, jatuh ke bawah, lempar batu ke atas, jatuh bawah, lempar, itu pengulangan. Namun yang dimasukkan dengan hukum adat ialah menyalahi, lempar batu ke atas, tak jatuh-jatuh, tergantung batu ke atas. Itu yang dinamakan sebagai hukum adat. Setiap kali makan kenyang daripada kecil dulu. Dari kecil ulang benda yang sama, makan kenyang. Tiba-tiba makan, alamak tak kenyang-kenyang. Apa cerita ni? Ataupun apa dia? Lapar. Atau kita kata lapar perlu kepada makan. Lapar macam mana? Makan sambung hidup. Makan hidup. Setiap hari kita makan, maka sampai sekarang hari ni kita hidup. Ngulangi makan, hidup. Tiba-tiba tak makan 40 hari tapi masih hidup. Itu dinamakan sebagai menyalahi, takhalluf, menyalahi akan pengulangan tersebut. Tak apa. Ini dinamakan sebagai hukum adat. Jadi kekunci bagi hukum adat ialah sah. Jadi hukum adat ada 4 rabitah. Hukum adat itu ialah berkaitan perkara dengan perkara, pengulangannya, serta sah, menyalahi, sama ada dengan ada dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Jadi rabitah, rabatu, ikatan, perkaitan antara ada dengan ada seperti apa dia? Ada kenyang, adanya lapar. Setiap kali kenyang, memanglah kenyang, makan tadi. Atau kita kata makan kenyang, ada makan, ada kenyang. Ada kalinya pula rabtu antara tiada, antara ada dengan tiada. Ada dan tiada. Ada lapar kerana tak ada makan. Ada lapar, tak ada makan.
Ataupun rabitah antara tiada dan juga tiada. Seperti tiada lapar, tiada kenyang. Perkaitannya tiada makan. Tiada kenyang, tiada makan. Yang seterusnya tiada dan juga ada. Seperti apa dia? Seperti kita katakan tiada dahaga dengan sebab adanya makan. Ini perkaitan empat. Ada tiada, tiada tiada, tiada ada. Jadi rabtu antara ada dengan ada tiada, tiada tiada, tiada ada. Itu rabtu tadi pengulangan. Setiap kali makan mesti lepas buruan makan tu memang kenyang senak perut. Itu pengulangan. Tiba-tiba itu rabitah tadi, pengulangan tadi sah kita menyalahi. Setiap kali bakar hangus. Setiap kali cucur api terbakar. Setiap kali cucur api terbakar. Tiba-tiba Nabi Ibrahim AS campakkan dalam api, tak terbakar. Sepatutnya ada api, adanya kebakaran. Tapi berlakunya ada api namun tidak membakarkan akan Nabi Ibrahim AS. Dan contoh kias-kias yang lain. Ini dinamakan sebagai hukum adat. Barulah masuk pada hari ini, iaitulah hukum akal. Lalu kata pengarang, wajib pada akal. Jadi hukum akal juga. Hukum akal ada tiga. Pertamanya wajib, mustahil dan juga harus. Wajib pada akal iaitulah barang yang tentu adanya pada suluhan akal kita dan tidak membenar akal kita akan ketiadaannya, seperti yang bertukar, seperti yang bertokok itu wajib ada tempat. Jirim mesti ada tempat. Itu wajib. Mustahil, iaitu barang yang tidak membenar akal kita akan adanya, seperti dua Tuhan. Harus, iaitulah barang yang membenar akal kita akan adanya dan membenarkan tidaknya. Jadi tuan-tuan, di sini dalam takrifan hukum akal ini, ma itu bahasa Arabnya. Kalau biasa belajar bahasa Arab, ma di situ merujuk kepada sesuatu yang umum. Kita terjemah sini barang yang. Kita tidak terjemah dengan apa dia? Sesuatu. Tak boleh. Tak boleh terjemahkan dengan sesuatu. Kerana sesuatu ni amrun wujudi. Jadi syai'un sesuatu yang wujudi. Tapi dibawakan definisi bagi hukum akal tadi, ma la yutasawwaru. Perkara kita tak boleh terjemahkan sesuatu. Kalau kita terjemahkan sesuatu, maka kita punya huraian hukum akal cukup terbatas. Sedangkan hukum akal ini dia melibatkan perkara yang wujudi dan juga perkara yang tak wujudi. Dia kena umum. Seperti kita ambil apa contoh? Ta'alluq. Ta'alluq dia bukan wujudi, dia amrun i'tibari. Lalu kalau kita mengatakan hukum wajib itu ialah kita terjemahkan hukum wajib itu ialah sesuatu, sedangkan ta'alluq kudrat, ta'alluq ilmu, ta'alluq apa semua itu dia bukannya benda yang ada wujudi. Ya amrun i'tibari. Lalu oleh kerana itulah ulama-ulama memberikan definisi hukum akal itu ialah ma di situ umum. Perkara. Kita terjemah dalam bahasa Melayu ialah perkara. Tak boleh terjemah sesuatu. Lalunya wajib itulah ma la yutasawwaru fil aqli, perkara yang ataupun barang yang la yutasawwaru fil aqli, tidak tertasawur, tidak tergambar, tidak dibenarkan, tidak menerima. La yutasawwaru la ay la yaqbalu. Tidak menerima akan adanya. Jadi pengarang sini dia terjemahkan wajib itu ialah barang yang tentu adanya pada suluhan akal. Ini pada suluhan akal ini maknanya merujuk hukum akal. Malai tasawwaru fil aqli. Perkara yang tidak tertasawur pada akal
akan ketiadaannya, dan tidak membenarkan akal kita akan ketiadaannya. Seperti tiap-tiap yang bertokor wajib ada. Jadi sebelum tu tuan jadi kalau saya berdiri sini dengar, saya cakap dengar kan. Saya buat ringkasan terus. Kita ada hukum akal. Dia berdiri ni bersemangat sikit. Kita sambung lagi seminggu kalau berdiri ni. Pertama sekali kita namakan sebagai hukum akli. Kenapa dinamakan sebagai hukum akal? Kerana ia membicarakan perbincangannya adalah akal. Walaupun hukum syarak itu melibatkan akal juga. Hukum adat pun melibatkan akal. Namun yang ini yang dimasukkan dengan hukum akal di sini, iaitulah semata-mata bicara yang dalam bangsa akal. Ini dinamakan sebagai hukum akal. Pertama sekali, bila sebut saja hukum akal, kita akan bicarakan tentang apa dia? Wajib. Lagi apa dia? Mustahil. Pertama apa dia? Jawaz. Jaiz. Bukan mak jaiz Jaiz. Baiklah, buat ringkasan terus. Wajib tu apa dia? Wajib isim fa'il. Wajib ni ialah isim fa'il. Kita katakan sini contoh khaliq. Khaliq itu ialah yang mencipta. Jadi bila kita kata khaliq, contoh kita ambil sikit untuk mudah faham. Khaliq ni apa dia? Isim fa'il. Bila sebut saja isim fa'il, dia ada apa? Zat yang bersifat, ini dinamakan sebagai nisbah. Zat yang bersifat dengan khalqu. Zat yang bersifat apa? Menciptakan. Itu yang dinamakan sebagai apa dia? Khaliq. Maknanya dalam khaliq, perkataan khaliq ini ada zat, ada sifat ciptaan, adanya nisbah. Itu kita namakan sebagai zat muttasifun bil khalqi. Suatu zat yang bersifat dengan menjadikan. Itu isim fa'il. Maf'ul pula, kita ialah makhluk. Makhluk tu apa dia? Makhluk ialah zat nisbah, zat yang bersifat dengan apa dia? Dijadikan, khuliqa. Zat yang dijadikan. Jadi adanya zat, adanya nisbah, adanya sifat. Ini namakan sebagai apa? Al-hasil bil masdar ni. Al-hasil bil masdar dengan maksud apa dia? Tempat jatuh. Tempat jatuh kesan. Yang ini al-hasil bil masdar juga, tapi dinamakan sebagai apa dia? Sudur, terbitnya. Ni kalau nak kena faham sifat apa nama? Sifat kalam, kena faham ni betul-betul. Masdari dengan al-hasil bil masdar ni sebenarnya perbincangan kita sehari-hari lah. Cuma kita tak nampak benda tu. Tapi makin lama makin jelas. Macam ni. Kalau sifat kalam senang faham lah. Sebab kita dah faham apa itu masdari. Baiklah, apabila kita dah faham, bila sebut saja hajar-hajar, minta maaf kalau saya laju yang mana tak nampak tu boleh ke depan lah kalau tak nampak cek ruang 1 meter. Sebab sini jelas tak nampak sini kan. Tak nampak kan. Rugi datang jauh tapi tak nampak kan. Ini yang mahalnya. Yang saya baca sana tak mahal. Mahalnya sebab tulisan saya tak cantik. Itu yang mahal. Dia seni. Baiklah. Apabila kita faham isim fa'il, orang yang berdiri, artinya ada zat yang bersifat berdiri pada dirinya. Lagi apa dia? Orang yang melihat, kata yang melihat, artinya ada satu zat yang bersifat dengan pelihat. Jelas, ini dalam konsep bahasa Arabnya dinamakan sebagai apa dia? Isim fa'il itu kena faham betul-betul. Faham, pegang, kukuh betul-betul. Dinamakan sebagai apa dia? Ajar isim fa'il. Baiklah, apabila kita dah faham begitu, barulah kita bicarakan apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu harus. Apabila begitu, bila sebut saja wajib, ada apa? Tiga perkara. Pertamanya dinamakan sebagai apa dia? Zat. Kedua apa dia? Apa dia? Tuan, pandai, bagus. Nisbah. Yang ketiganya apa dia? Agak-agak apa dia? Wujub. Yang sini kita nampak. Artinya suatu zat nisbahnya kepada wujub dinamakan sebagai muttasifun bil wujud. Itu nisbah. Nisbah ialah bersifat. Kalau di sinilah bila isim fa'il, bila sebut nisbah ini ialah bersifat. Bersifat macam mana? Tempat.
adanya sifat dinamakan sebagai wujub. Wujub inilah hukum. Wujub ini, sifat itulah dinamakan sebagai hukum. Jadi wajib itu ialah suatu zat yang bersifat dengan wujub. Kalau begitu, mustahil apa dia? Sesuatu zat yang bersifat nisbah dengan istihalah. Ini kekunci dia. Istihalah. Begitu juga dengan jawaz. Jawaz apa dia? Jaiz. Apa dia jaiz? Zat mutasifun bil jawaz. Zat mutasifun bil jawaz. Jelas? Jadi perbincangan hukum akal di mana? Ni hukum. Kita namakan sebagai sifat dia, jawaz. Istihalah jawaz. Inilah hukum akalnya. Ni. Inilah dinamakan sebagai hukum akal. Faham di sini dah. Faham dulu sini. Baiklah. Apabila kita dah tahu begitu, kita tak bicarakan tentang zat juga, tapi kita bicarakan tentang hukum. Kalau begitu, sebenarnya hukum akli itu bukan wajib. Hukum akli itu bukan wajib. Apakah hukum akli di sini sepatutnya? Sepatutnya apa dia? Sepatutnya ialah wujub. Yang ini istihalah. Yang ini barulah jawaz. Ini jawaz. Ini sebenarnya hukumnya. Jadi kesimpulannya macam mana? Wujub tak boleh wujub. Wujub ialah mesti ada. Wujub tu mesti ada. Ringkas terus. Wujub ialah mesti ada. Ada sini kena haluskan pula. Ada sini ialah apa dia? Makna subut. Ada sini bermaksud subut, bukan wujudi. Dia subut, mesti ada. Mengambil ruang. Ruang tu ada ke tak ada? Tak ada. Tapi mesti subut ruang tersebut. Ni jirim ni. Saya ni bertempat ke tidak? Bertempatlah. Tempat tu ada perkara yang wujudi ke perkara yang amrul iktibari? Amrul iktibari. Lalu saya mesti bertempat. Artinya mesti ada. Ada bermaksud di sini apa dia? Subut. Mesti sabit saya ini bertempat. Jelas tak? Itu. Mesti saya ini bertempat. Bertempat itu amrun iktibari. Jelas itu Mesti ada. Kemudian apa dia? Mesti tiada. Ataupun mesti tak. Dia kena ambil umum. Yang ini boleh ada, boleh tiada. Boleh ada, boleh tiada. Boleh tiada. Pada masa yang berlainan. Pada masa yang berlainan. Kena faham tu. Dia tak boleh satu masa. Ni. Ada ke tak ada? Dia boleh ada, boleh tak ada pada satu masa? Tak boleh. Sama ada ataupun tiada. Kalau ada, mestilah lawan dia tiada. Kemudian, waktu kedua barulah tiada. Tak boleh satu masa, dua perkara yang berlawanan. Tak boleh sama sekali. Jelas Jadi kita faham di sini, ada 3 hukumnya. Lalu dibicarakan di situ, apa sebenarnya hukum akal? Barulah kita masuk. Macam mana datang macam ni? Hukum akal itu ialah isbatkan satu perkara, isbatu amrin bi amrin, sabitkan satu perkara dengan perkara yang lain. Itu hukum. Isbatkan, sabitkan satu perkara dengan perkara yang lain. Itu hukum. Tuan-tuan tak gaul kepala, saya gaul kepala dulu. Jadinya, kalau kita ambil contoh dalam apa dia? Saya ambil dalam syarah Muqaddimah. Di sini tak ada. Ada. Isbatkan satu perkara dengan perkara yang lain, ataupun nafikan satu perkara dengan perkara yang lain, min ghairi tawaqqufin ala takarrurin. Itu beza. Hukum akal dia tidak melibatkan pengulangan.
Berbeza dengan hukum adat melibatkan pengulangan. Oleh kerana itu, perkara yang belum berlaku, bukan kata berulang, langsung belum berlaku lagi, namun akal dah boleh hukum. Akal dah boleh hukum kerana tidak syarat. Kita nak keluarkan natijahnya, mesti ada pengulangan perkara tersebut. Belum lagi, lalu diandaikan. Tu. Diandaikan. Maka, hukum akal ini min ghairi tawaqqufin ala takarrurin wala wad'i wadi'. Jadinya, hukum akal ialah isbat. Dah jelas ni tuan Masuk pula. Sebenarnya kita masih lagi keliru tentang hukum. Hukum akal itu ialah isbat. Isbatu amrin. Sabitkan satu perkara bi amrin akhar dengan satu perkara yang lain, ataupun nafyuhu au nafyuhu anhu au nafyuhu anhu. Ini lawanan ni lah, sama ada isbat ataupun nafi. Ni sabit isbat ni tuan-tuan, isbat ni dalam bahasa Melayunya ialah mensabitkan, menetapkan. Jadi sebenarnya takrifan ni keliru ni, salah, bukan salah, keliru. Jadi bila kita kata isbat, mensabitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, maknanya kalau begitu hukum akal ni kerja akal. Betul tak? Kerja akal. Adakah kerja akal itu dinamakan sebagai hukum? Bila kalau kita katakan hukum akal itu ialah kerja akal, contoh, kudrat tu ialah wajib, betul? Kudrat wajib tak? Kalau lalu kita katakan hukum akal itu ialah kerja akal, maknanya sebelum ada akal, tak adanya hukum. Sebelum ada manusia, maknanya Tuhan tak bersifat dengan kudrat Tuhan tu tak wajib lagi lah. Kerana wajib mustahil harus tu hukum akal. Ni isbat ni ialah mengsabitkan. Mana akal menghukumkan. Jadi kalau manusia belum ada lagi, macam mana hukum boleh ada? Itu isbat ni. Ini keliru ni. Itu yang golongan-golongan ngarut ni kata, itu nak kau tengok ilmu kalam. Tak pasal-pasal Tuhan ni nak hukumkan. Sebab keliru sini. Yang dimasukkan dengan menyabitkan di sini bukan isbat, kita bawakan maksud apa dia? Idrakus subut. Itu yang sebenarnya kena fahamkan. Idraku subut. Idraku subut. Idrak ni apa dia? Ilmu. Idrak jelah tahu. Idrak jelah faham. Faham apa? Sabit ke tak sabit? Bukannya yang masuk hukum tadi tu, bukannya kita nak faham, engkau tak faham ke, tetap hukumnya tetap ada. Yang hukumnya ialah subutu amrin bi amrin. Itu hukum. Jadi kesimpulannya macam mana? Hukum tu apa dia? Hukum itu, ini anak murid kalau tak dengar ni, aku tarik telinga ni. Hukum tu ialah subutu amrin. Subutu amrin bi amrin akhar. Jadi ni subut, sabit, bukannya menyabitkan. Sabit sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu yang dinamakan sebagai hukum. Tak faham lagi apa dia. Jadi kita kata contoh kita kata Rashid. Abdul Rashid. Nama saya lah. Naikkan nama saya sendiri. Naik nama orang apa. Rashid tinggi. Rashid tu tinggi. Contoh, tinggi. Rashid tinggi. Rashid tinggi. Ini apa dalam bahasa Melayu kita panggil apa dia? Nahu Melayu kita panggil apa? Kaedah tata bahasa Melayu.
Ni semalam minta uang ya. Kita nama subjek predikat. Oh, benda asas je. Mubtada khabar. Mahkum alai. Mahmul maudhu'. Tu. Lalunya Rashid tinggi. Rashid seorang yang tinggi. Mubtada khabar. Jadinya apa yang kita faham di sini? Sabit, kaitkan, ikatkan, nisbahkan antara Rashid dengan tinggi. Ini dinamakan sebagai apa dia? Nisbah. Apa itu hukum? Nanti dulu. Pertama, Rashid tu apa dia? Tasawurkan. Rashid yang tu kalau bercakap tak berhenti-berhenti tu, Rashid tu budak tu. Tu Rashid tu, tasawur. Satu. Kemudian kita tasawurkan apa lagi? Tasawur tu tinggi tu apa dia? Lawan bagi rendah, tinggi dia ada ukuran, tasawur. Tasawur maudhu', tasawur apa? Khabar kita tasawurkan. Kemudian tasawurkan nisbah. Kita namakan sebagai apa dia? Tasawur nisbah. Tasawur tu apa dia? Memahamkan. Pahamkan itu Rashid seorang zat seseorang. Faham tinggi ialah miqdar, ukuran-ukuran. Kemudian fahamkan perkaitan, artinya adanya suatu sifat yang kategori ukuran-ukuran sabit, qaim, berdiri, ada pada sirah Rashid. Itu dinamakan sebagai nisbah. Itu tasawur. Tasawur. Kemudian Allah, bila tengok depan katik je pun, katik pendek je. Jadi tasawur 1, tasawur 2, tasawur 3, yang keempat dinamakan sebagai tasdik. Keempat dinamakan sebagai apa dia? Tasdik. Jadi ketika sama ada tengok realiti berlaku, realiti macam mana? Pendek je. Jadi peringkat 1, tasawur 1, tasawur 2, tak faham terus terang tanya sebab ni asas ni. Tak faham ni memang mengaban jadi Wahabi ni kan. Itu dinamakan sebagai Wahabi berkalam. Sebab ni asal tak faham ni. Jadi tasawur 1, tasawur apa nama? Maudhu', tasawur mahmul, kemudian tasawur nisbah. Yang keempat ini jatuh ke tak jatuh? Realiti macam mana realiti? Tadi kita tasawur, baru gambarkan Rashid apa. Kemudian betul ke dia tinggi? Tu. Itu dinamakan sebagai konsep apa dia? Tasdik. Inilah dinamakan sebagai isbat, sabit ataupun ternafi. Itulah sebenarnya hukum. Itulah sebenarnya hukum. Lalu kita katakan realiti kita tahu yang berlaku. Oh, betul memang tinggi. Bukan dia tak gemuk, dia cuma tinggi. Bila tinggi nampaklah kurus. Tu. Ini dinamakan sebagai apa dia? Tasdik. Itulah hukum. Itulah sebenarnya hukum. Dengan maksud yang lain macam mana? Realitinya sabit ke tak sabit? Realitinya ternafi ke tidak? Itu yang dinamakan dengan hukum. Jelas? Tak faham betul? Pegang betul ni? Pegang betul. Jadi realiti kita lihat senang katanya macam mana? Realitinya subut ataupun nafyun. Itu dinamakan sebagai hukum akal. Realitinya lah subut ataupun ternafi. Pegang tu dulu. Kemudian 2 ekar tambah 2 ekar berapa? 4 Budak anak kecil 1 tahun, dia tahu tak kira-kiraan? Tak tahu pun. Nenek dia sayang ke cucu, mat kecil lagi ni. Nenek bagi, nenek hartawan, jutawan, hadiahkan pada mat cucu dia 2 ekar tanah. Cucu dia tadi ada akal ke tidak? Dah tasawur ke belum? Belum tasawur, belum apa-apa pun. Tak boleh, tak ada akal lagi. Jelas. Kemudian Datuk dia kata, mana boleh? Datin Fatimah, awak bagi 2 ekar. Saya nak bagi 2 ekar juga. 2 tambah 2 berapa? 4. Jadi 2 tambah 2 ialah 4. Sama ada budak tadi memikir ke tak memikir ke, realitinya 2 ekar realitinya macam mana? 4. Sabitkan hukum.
2 tambah 2 ialah 4. Itu subut pada realiti. Sama ada budak ini memikir ke, tak fikir ke, itulah realitinya. Apabila dia mentasawurkan, perkara itu memang betul lah. 2 tambah 2 ialah 4. Faham begitu? 2 tambah 2 ialah 4. Manusia ada ke, tak ada ke, 2 dan 2 ialah 4. Manusia ada ke, tak ada ke, kudrat itu sabit, subut. Bagi itu Tuhan jelas itu. Jadi hukum akal tu apa dia? Pertamanya ialah membicarakan tentang apa dia? Yang keempat. Bab bicara apa dia? Tasdik tu. Tengok realitinya. Realitinya nisbah ini subut ke nafi. Bukannya bicara ketiga. Ketiga ni hanya berfikirkan apa yang dimasukkan berkaitan Rashid dengan tinggi. Perkaitannya ialah bersifat. Kita tasawur. Belum lihat pada realiti. Realiti tu yang dinamakan sebagai hukum. Sabit ke tak sabit, subut ke tak subut, itu hukum. Ini membicarakan tentang apa? Subut tak subut nisbah tersebut. Ini yang keempat. Lalu kita katakan, dah jelas macam ni, realiti saya tinggi. Kita katakan subutnya ketinggian, berarti betul. Subutnya ketinggian, itu nisbah. Bagi si Rashid, subutnya ketinggian bagi Rashid, hukumnya ialah wujub. Realitinya wujub tak sekarang? Saya tinggi ke rendah? Tinggilah, realiti dah betul ada. Subutnya ketinggian bagi Rashid adalah wujub. Lalu tinggi si Rashid adalah wajib. Jelas itu. Bukan wajib zati, wajib aradi. Tapi kita faham apa maksud wujub tu dulu. Jelas Lalu kita faham di situ, bila sebut saja ini hukum-hukum, maka timbul istilah, kalau dalam teori padaan dinamakan sebagai akal hukum. Akal hukum itulah wajib, mustahil, dan juga jaiz. Hukumnya mana? Hukum akalnya mana? Wujub, istihalah, satu lagi apa lagi? Jawaz. Itu hukumnya. Akal hukum artinya perkara yang dihukumkan. Ibarat begitulah. Lalu kita katakan, pertamanya, nisbah ketinggian bagi Rashid adalah wujub. Maka maka tinggi si Rashid itu wajib. Jadi kita tak nampak lagi yang ini. Sebab yang ini melibatkan hukum aradi. Kita ambil hukum yang zati. Ini sepatutnya bicara malam tadi. Kita terlambat. Saya banyak babel malam tadi. Tak maaf tuan-tuan. Lalu kita katakan, Allah berkuasa. Baiklah. Konsepnya sama. Pertamanya Allah, keduanya berkuasa. Apa yang saya kata tadi? 1, 2 dan 3. Apa dia pertama? Tasawurkan apa itu Allah, zat. Satu zat. Apa itu berkuasa ataupun berkuasa? Saya tak nak kadang tanpa allergic sangat dengan istilah. Apa itu berkuasa? Itulah sifat kudrah lah. Allah berkuasa. Buat sinilah kudrat. Jangan terlampau kena tak? Kena berkuasa ke? Tak. Kita lebih fleksibel. Kita tak kisah, bebas. Mana-mana sama. Yang penting apa dia? Ma'ani. Bukan ma'benar. Yang penting apa yang kita bicara di sini. Jadi Allah itu berkuasa. Jadi tasawur kedua, kuasa tu apa dia? Bagian. Kemudian apa dia? Yang ketiga, peringkat ketiga apa dia? Nisbah. Perkaitan antara Tuhan dan juga dinamakan sebagai nisbah. Apakah nisbahnya? Iaitulah sabitkan, subutnya. Itu perkara ketiga. 1, 2, 3. Pertamanya tasawurkan apa itu Allah. Kedua, tasawurkan apa itu berkuasa. Ketiga, tasawurkan perkaitan antara berkuasa dengan Tuhan. Iaitulah ittisab, muttasib ataupun ittisab bil
kudrah. Bersifat dengan kudrah. Itu dinamakan sebagai nisbah. Perkaitan antara Allah dan juga kudrah ialah kudrah, Tuhan bersifat dengan kudrah. Itu nisbahnya. Perkaitan. Tak faham tanya. Ini baru peringkat apa dia? Tasawur. Yang keempat, barulah setelah pendalilan sana, pendalilan sini, kalau tak ada kudrat Tuhan, alam ini tak akan terjadi. Ada bahas sana. Dinamakan sebagai istidlal, burhan. Maka natijahnya Tuhan wajib bersifat dengan kudrah. Dah dapat dah dia punya pendalilan, hujahan-hujahan natijahnya. Maka peringkat yang keempat, baru dah kita kata nisbah antara kudrah, subut kudrah ini bagi Allah ini mustahil, istihalah ke, ujub ke, jawaz. Ujub. Yang keempat inilah dinamakan sebagai hukum. Itu bicaranya. Bila dah begitu, maka nisbah antara kudrah dan juga Allah ini ialah bersifat dengan kudrah, maka kita katakan bersifatnya. Baru kita ambil satu. Berkuasa Allah itu adalah wajib. Satu. Ini melibatkan apa dia? Nisbah. Berkuasa Allah itu adalah wajib. Ini melibatkan apa dia? Perkaitan nisbah, kudrat dan juga Tuhan. Nisbah tadi wajib. Apa maksud wajib? Mesti ada. Jelas. Itu yang kita bicarakan tentang apa dia? Hukum. Jadi ittisab Allah Ta'ala dengan kudrah itu hukumnya ialah wujub. Maka nisbah ini dinamakan sebagai wajib. Apabila nisbah ini wajib, maka buat yang kedua pula. Lalu kita katakan kudrah Allah itu, kudrah Allah wajib. Yang ini nisbah. Kita masih lagi ni sebenarnya silap juga ni dunia istilah dia. Kita nisbah sabitnya kudrat bagi Tuhan itu wajib. Maka kedua, kudrat Allah itu wajib. Jadi ada dua perkara di sini. Ini dinamakan sebagai hukum tadi pada muta'allaq hukum. Jadi kita faham, bila faham di sini Allah Ta'ala itu berkuasa. Yang menjadi perbincangan kita pertamanya apa dia? Mengenai nisbah. Ingat betul ni kunci dia. Bila kita katakan Allah itu berkuasa, perbincangan tentang wajib ke, mustahil ke, harus ke, apa dia? Pertamanya nisbah, keduanya apa dia? Mahmul ini. Mahmul tu bukan maudhu', bukan mubtada', tapi khabar tu. Khabar itulah wajib ke, mustahil ke, harus. Nisbah tadi wajib ke, mustahil ke, harus. Lalu kita ambil contoh yang lain. Tuhan itu beranak. Maksud Tuhan daripada perkara tersebut. Tuhan itu beranak. Tuhan, kita tasawurkan Tuhan. Beranak tu kita tasawurkan beranak. Nisbah kan, kita tasawurkan nisbah. Faham dah? Maknanya Tuhan itu bersifat dengan apa dia? Dia mengeluarkan menghasilkan jirim-jirim yang lain berasal daripada dirinya. Tu nisbah. Kemudian barulah kita pendalilan macam manakah nisbah tadi, nisbah keberanakan tadi kepada Tuhan tadi, nisbahnya tadi subut ataupun nafyun. Nisbah tadi. Barulah kita idrak, baru kita faham, barulah kita tahu. Itulah idrak. Barulah kita tahu. Apa yang kita tahu? Subut ke nafyun? Barulah kita tahu ternafinya, nafinya. Apa dia nafi apa dia? Beranak. Nisbah bagi ketuhanan. Jadi mustahil. Bila begitu beranak itu mustahil. Jelas itu? Sebagaimana Tuhan itu berkuasa, lalu pengakhirannya apa dia? Nisbah berkuasa bagi Tuhan itu ialah wajib. Kemudian berkuasa itu adalah wajib. Dua perkara di situ. Jelas. Inilah perbincangan kita. Ada soalan? Cik Ridwan, macam mana?
Ni lepas ni mesej saya tak jawab dah. Sebab dah depan mata dah ni. Sebab benda ni kalau nak jawab dalam mesej memang letih. Ni kena gambar raja. Ada soalan? Fahamkan betul situ Jadi kesimpulan macam mana? Hukum akal ni bukan akal kita duk hukum, tidak. Hukum akal, hukum itu sebenarnya merujuk kepada apa dia? Sifat ilmu tu, idrak tu. Jadi nyata tak nyata perkara tersebut pada kita. Yang nyatanya apa dia? Nafi. Yang nyatanya apa? Subut. Itu yang dimasukkan dengan hukum akal. Jadi bila sebut saja nyata, nampak situ. Ada kalanya orang lain nyata lain, kita nyata lain. Kenapa? Orang yang lain itu seperti golongan Mu'tazilah sebenarnya tak berapa nyata. Ahli Sunnah wal Jamaah nyata, sebenar-benar nyata Tuhan itu bersifat. Sabitkan wujud bagi Tuhan itu bersifat. Jelas tak situ? Hukum akal kalau nafsi tak. Bukan tak berkaitan mana, dia bukan perbincangan ni. Kalau nafsi itu salah sebahagian daripada sifat, sebahagian daripada sifat. Bahkan kalau nafsi itu merupakan perkara yang dibincangkan dalam hukum akal. Dia nak faham senang kita di sini, hukum akal itu bukan amal, bukannya pekerjaan akal, bukan. Kalau kita katakan hukum akal itu ialah pekerjaan akal, maknanya belum ada akal lagi, hukum tadi tak ada. Hukum akal, kalau pekerjaan akal ni baru tak? Baru. Bermaksud hukum wujub tadi baru. Kalau begitu, kudrat tadi, kudrat Tuhan bersifat dengan wujud baru lagi lah. Jelas tak situ? Ke ada yang samar di situ? Kalau kita mengatakan hukum akal itu ialah perbuatan akal. Kalau akal belum ada lagi, mana ada perbuatan? Kalau belum ada perbuatan lagi, maknanya Tuhan itu belum ada hukum lagi. Sedangkan Tuhan itu bersifat, kudrat Tuhan itu wajib sejak azali. Jadi kita faham di sini, yang dimasukkan dengan hukum akal sebenarnya merujuk kepada apa? Idrak. Idrak itu apa dia? Faham. Idrak itu apa dia? Tahu. Kita tahu realitinya macam mana? Sabit ke ataupun ternafi. Itulah hukum akal. Bila kita faham di situ, yang dimasukkan dengan hukum akal ialah apa dia? Ilmu, makrifah, pengetahuan. Inkishafnya apa? Ni ta'aluk dia apa dia? Inkishaf. Nyata pada akal gharizah seseorang bagian. Subut ataupun nafi ataupun bagian. Jelas itu hukum akal. Berasap otak siap. Ada soalan? Hajar. Nanti oleh alah Ustaz Rashid tu tak faham lah doktor. Tak faham lah. Ini memang saja. Ya. Macam mana? Boleh ada boleh tiada. Makhluk ni boleh ada boleh tiada. Makhluk ni boleh ada boleh tiada. Jelas itu. Tapi yang ada sekarang ni wajib pula ada. Dia makan sebagai wajib aradi. Okey, dah faham ni? Senang Nanti saya nak bawakan lagi. Terus baiklah. Kita pecahkan lagi. Wajib. Apa hukum dia tadi? Wujub. Mustahil, apa hukum dia? Istihalah. Jaiz, apa hukum dia? Jawaz. Wajib terbagi kepada apa dia? Dua. Pertamanya dinamakan sebagai wajib apa dia? Wajib zati. Kedua dinamakan sebagai wajib aradi. Tu ringkasan je. Dah faham ni Jadi wajib tak? Wajib tadi, ingat wajib, kita ringkaskan wajib tu apa dia? Mesti ada. Mustahil, mesti tiada. Harus, boleh ada, boleh tiada, kita ringkaskan. Sebab kita ni dah lemau dah. Menghafal ta'rif memang tak selesai. Malah tasawwur fil aqli wujuduha. Dah.
Kamu tak sempat masak, tak sempat menjahit, orang rumah suami marah nanti. Kan? Ambil ringkas terus, mesti ada. Mustahil, mesti tiada. Mesti ada. Kudrat Tuhan tu mesti ada lah. Tuhan tu mesti ada lah. Tu contoh, senang faham. Itu wajib. Baiklah, apabila begitu, wajib terbagi kepada dua. Pertama dinamakan sebagai apa dia? Wajib zati. Wajib yang dibangsakan kepada zatiah. Yang keduanya dinamakan sebagai wajib apa dia? Wajib dinamakan sebagai wajib aradi. Wajib mendatang. Ni wajib zati, wajib aradi. Wajib zati pula terbagi kepada dua. Wajib apa dia? Zati mutlak, zati muqayyad. Zati mutlak. Kemudian apa dia? Yang kedua, zati muqayyad. Tulisan saya memang saja tak cantik kan? Minta maaf, dia macam tu. Doktor-doktor mana tulisan cantik kan? Doktor tulisan tak cantik. Macam saya lah. Orang sains tulisan tak cantik. Terkesan kerana tengok makhtutat orang duluan tarik-tarik ya. Sebab tu je. Jadi pertamanya wajib zati mutlak, wajib zati muqayyad. Keduanya dinamakan sebagai wajib aradi. Apa itu wajib zati mutlak, wajib zati muqayyad? Macam tak cukup lah. Apa lagi tak cukup Kalau dia? Kalau siapa tahu? Oh. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya wajib zati mutlak, iaitulah zat dan juga sifat Allah. Wajib zati mutlak. Zati ialah nisbah kepada dirinya secara itlak, tak terkait langsung dengan sesuatu yang lain. Itu dinamakan sebagai zati mutlak. Artinya mesti ada. Mesti ada zat Tuhan. Mesti ada segala sifat-sifat Tuhan, tidak terkait langsung dengan yang lain. Tidak terkait langsung dengan sesuatu yang lain, melibatkan wujub tadi. Jadi wujub tadi tidak kait langsung dengan orang. Kau ada ke tak ada ke, Tuhan tetap ada. Makhluknya ada ke tak ada ke, tetap Tuhan ada. Kau sembah Tuhan ke tak sembah Tuhan ke, tetaplah Tuhan itu yang layak disembah. Kau muliakan ke kau tak muliakan ke Tuhan, tetaplah Tuhan itu sebagai yang mulia. Engkau besarkan ke tak besarkan Tuhan ke, tetap Tuhan itu yang maha besar. Itu dinamakan sebagai wujub. Tuhan bersifat dengan maha agung. Sama ada engkau agungkan ke tak agungkan, itu dinamakan sebagai mutlak, tak terkait langsung dengan yang lain. Jelas. Oleh kerana itu kita mengatakan Tuhan itu ulu yang mutlak. Ulu mutlak artinya satu ketinggian yang tidak terkait dengan tempat, tidak terkait dengan idafat, tidak terkaitkan dengan sesuatu yang lain. Arash ini dah ada ke tak ada ke, tetap Tuhan itu maha tinggi, mutlak langsung. Jadi bila sebut saja mutlak, ternapinya apa dia? Tinggi yang melibatkan arah, yang melibatkan apa dia? Ganding antara atas dan bawah. Itu ketinggian yang terkait dengan idafat. Ketinggian yang terkait dengan arah, ketinggian yang terkait dengan tempat. Itu semua mustahil bagi ketuhanan. Tuhan itu mutlak ketinggiannya. Jadi kita juga mengisbatkan Tuhan itu maha tinggi yang mutlak. Baiklah, jadi wajib yang zati yang mutlak.
Yang keduanya wajib zati yang muqayyad. Muqayyad artinya terkait dengan sesuatu yang lain. Wajib tapi terkait dengan sesuatu yang lain. Sebab ada sesuatu itulah maka dia pun jadi wajib. Seperti apa dia? Bertempat bagi segala jirim. Selama mana? Itu selama mana? Selama mana keberadaan jirim, selama mana jirim tu ada, selama mana adanya basikal, selama itulah mesti dia bertempat. Mana basikal kau? Tak tahu. Ada lagi tak basikal kau? Ada. Kat mana? Tak bertempat kat mana-mana. Tak ada kat mana-mana. Ada. Tak ada kat mana-mana tu ialah dinamakan sebagai mustahil. Tak ada kat mana-mana. Mak kau kat mana nak? Mak tak ada kat mana-mana. Oh. Anak belajar sifat kalam, belajar ilmu kalam ni. Ibu tidak ada di mana-mana. Ya, bertempat bagi jirim. Mak kau ni apa benda? Mak kau ni sifat ke? Mak kau ni tak ada. Mak ibu saya hanyalah khayalan saja. Amrun iktibari. Dia bukan wujud dia. Bila sebut manusia, jirim mestilah bertempat. Selama mana? Mak kau ada lagi tak? Mak kau hidup tak? Hidup. Mesti ada tempat kau. Ke mak kau dah kurus sekarang? Tak nampak. Maknanya macam mana tuan-tuan? Maknanya selagi keberadaan jirim, selama itulah dinamakan sebagai kait. Kait selama mana ada jirim, selama itulah dia bertempat. Selama mana keberadaan adanya sifat ma'ani bagi makhluk, sifat ma'ani, maka ia mestilah bertempat di zat. Itu juga antara dinamakan sebagai apa dia? Wajib zati yang muqayyad. Lalu menempel ataupun berkeberadaannya sifat ma'ani arad pada zat, ianya adalah wajib zati yang muqayyad. Faham tu? Dia makan sebagai wajib zati muqayyad. Dia bukan dirinya sebagai imkan di situ. Lihat di sudut itu. Dia wajib zati. Kerana nafsiyah dia ialah mesti, sifat mesti ada di zat. Selama mana kewujudan jirim, selama mana kewujudan jisim, selama itulah dia mesti bersifat ma'ani. Itu dinamakan sebagai apa dia? Wajib zati yang muqayyad. Selama mana keberadaan jirim, dia mesti ada sifat ma'ani. Ini wajib zati yang muqayyad. Muqayyad macam mana? Selama mana keberadaan ada dia. Dia bukannya imkan. Lihat dari sudut itu, dia bukannya imkan. Dia adalah wajib zati yang muqayyad. Bukan mutlak, muqayyad. Selama mana dikaitkan dengan kewujudan apa dia? Wujud jirim tadi, maka dia mesti apa? Jirim tadi mesti bersifat. Apabila kita faham begitu, barulah yang kedua. Jelas ni soalan tak? Soalan tak ada Kita lihat pula yang kedua, wajib mendatang. Ataupun dinamakan sebagai apa dia? Wajib lighairihi. Wajib lighairihi. Wajib dengan suatu yang lain. Dengan sebab perkara yang lain. Kalau jirim tadi mengambil ruang, kerana diri jirim itu sendiri. Diri jirim itu sendiri mengambil ruang. Dia dinamakan sebagai zati. Cuma apa dia? Muqayyad selama mana keberadaan diri dia. Tapi yang ni tak. Sebab yang lain. Contohnya macam mana imannya. Kufurnya Abu Lahab. Kufurnya, contoh apa lagi? Kufurnya apa dia? Fir'aun. Imannya Abu Lahab. Kufurnya Abu Lahab. Kufurnya Fir'aun. Lagi apa dia? Kiamatnya alam. Semuanya itu wajib berlaku. Wajib Fir'aun itu kufur. Wajib Abu Lahab itu kufur. Wajib. Apa lagi? Kekal dalam syurga. Wajib orang kafir itu kekal dalam neraka. Wajib berlakunya kiamat.
Yang ini wajib-wajib ini li ghairihi, kerana yang lain, bukan kerana zat perkara tersebut, tidak. Bukan sebab diri dia itu ialah dirinya adalah syurga, dirinya itulah dirinya ialah apa dia? Kufur, dirinya itu ialah diri yang Islam, maka wajib. Tidak. Tapi kerana sesuatu yang lain menjadi wajib. Apa maksud wajib? Wujub. Apa itu wujub? Mesti ada. Ada apa? Ada perkara tersebut. Apa itu? Berlakunya kiamat. Kekalnya syurga. Kekalnya nikmat neraka. Jelas tuan-tuan Apakah yang dimasukkan dengan yang lain ni? Jadinya kufurnya Abu Lahab, kufurnya Fir'aun, kufurnya Abu Jahal wajib di situ kerana Tuhan dah tahu sejak azali. Kerana Tuhan dah tahu sejak azali yang Tuhan menghendaki, Tuhan menentukan kekufuran Abu Jahal, kekufuran Abu Lahab. Apabila Tuhan dah tahu dan Tuhan mengetahui perkara tersebut, ia tentukan, apa yang Tuhan tentukan pastilah berlaku. Jadinya kufurnya Abu Lahab, apakah zatinya? Zati dia, tu kita belajarkan tentang zati. Faham tentang zati. Zati kekufuran. Kufur tu apa dia? Kufur itu ialah suatu sifat yang ada pada zat seseorang. Tu kufur. Jadi kufurnya Abu Lahab itu zati, sifat zati bagi kufur itu adalah imkan. Ni kena faham betul-betul. Zati dia apa dia? Imkan. Dia namakan sebagai imkan zati kekufuran itu ialah imkan. Apa maksud imkan? Boleh ada, boleh tiada kewujudan kufur pada Abu Lahab tersebut. Musawi, tasawi Boleh ada kufur tersebut, boleh tiada. Artinya macam mana? Tuhan boleh jadikan sifat kufur tersebut, Tuhan boleh jadi sifat mukmin tersebut, ataupun Tuhan tak jadikan. Ini dinamakan sebagai diri sifat kufur itu hanyalah imkan. Menerima ada, menerima tiada. Itu zati dia. Diri dia, zati dia memang boleh kufur, boleh mukmin. Namun dilihat kepada sesuatu yang lain, merujuk kepada apa dia? Ta'alluq ilmu Tuhan, ta'alluq iradah tu Tuhan, maka kekufuran Abu Lahab itu adalah wujub. Bersifat dengan wujub. Maka kita katakan apa dia? Kalau kudrat Tuhan itu ialah wajib, kufur Abu Lahab itu ialah wajib. Kufur Abu Lahab itu nisbahkan kekufuran bagi Abu Lahab. Tu nisbah tadi apa hukum dia? Wajib. Jadi kufur itu wajib. Kufur Abu Bakar itulah Abu Lahab itu wajib. Itu dinamakan sebagai akal hukum bersifat dengan wujud. Wujud apa dia? Barulah kita pecah sini. Jangan silap faham. Ini yang kadang-kadang dikeliru ni. Wajib apa namanya di sini? Wajib li ghairihi. Ataupun kita namakan sebagai wajib apa dia? Wajib aradi. Mendatang. Bukan zati. Zatinya macam mana? Tiap-tiap wajib yang aradi, tiap-tiap yang mustahil yang aradi. Jadi lawan bagi wajib apa dia? Mustahil. Mustahil juga ada dua. Sama konsepnya. Mustahil yang aradi. Jadi lawannya macam mana? Imannya Abu Lahab itu, Abu Jahal itu adalah mustahil. Mustahil li ghairihi, ataupun dinamakan sebagai mustahil aradi. Kenapa? Mustahil bila dipandang dalam ilmu Allah Ta'ala, Tuhan mengetahui bahawasanya Abu Lahab tu tak beriman kerana perkara yang lain. Tapi diri iman Abu Lahab itu, diri iman Abu Jahal itu, diri tadi zat diri tadi imkan saja. Ada soalan tuan? Rasanya macam dah kot. Jelas Jelas tuan? Zat? Ada soalan tadi? Bismillah. Jelas Okey, terus kita masuk.
Masuk-masuk Ustazah. Assalamualaikum. Mengetahui dalil. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dalil tiap-tiap perkara yang akan datang, iaitulah dalil wajib bagi Allah dan juga Rasul. Wajib kita mesti yang dinamakan sebagai ma'rifah itu mestilah berdalil nakli dan juga dalil akli. Sekadar yang kemampuan, melepaskan fardu ain, bukannya habis Quran dia nak menghafalkan. Letih semua. Itu sebab kelebihan kita sebagai ahli sunnah Asy'ariyah, kita bagi 20 saja. Ijtihad ulama meletakkan 20. Bahkan sebahagian daripada ulama kita yang jumhurnya, jumhur Asy'ariyah, kita mengatakan meletakkan apa dia? 13 saja. 13 saja yang wajib kita tahu dunia dalil nakli, dalil aklinya. Sikit je. Senang ni sifat 20. Apa benda ni kita payah sangat ni? Sifat 20 pening kepala. Yang pening tu yang fardu ain tu, yang fardu kifayah tu pening lah. Tapi fardu ain dia senang. Tuhan tu ada tak? Ada dah. Apa dalil akli dia? Dalil akli adanya alam. Lepas dari fardu ain. Jadi kita lebih mudah berbanding dengan golongan-golongan Wahabi. Wahabi banyak. Tanya mereka 99 asma Allah tadi wajib tahu ke tidak? Kemudian dah tahu wajib tahu tu pula perlu bawakan dalil akli nakli tak? Banyak pula. Kita senang kan? Kita senang apa dia? Tiap-tiap yang perkara yang layak bagi ketuhanan yang disebutkan secara umum kita cakap itu wajib bagi ketuhanan dah lepas dah fardu ain tuan-tuan. Senang. Jadi kita sokong Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Kerana kita yang paling mudah sekali. Berbanding golongan Wahabi. Wahabi ni bohong je. Dia kata nak peningkan kepala. Habis tu kalau tak nak peningkan kepala, wajib tak belajar Asmaul Husna 99? Wajib ke tak wajib? Tanya Wahabi. Ada jawapan tak? Rasanya tak ada jawapan sampai sekarang. Wajib tak kita mengetahui asma-asma Tuhan, nama-nama Tuhan dalam Quran semua tu? Wajib tak? Dia tak pernah keluarkan perkara tersebut. Dia kalau keluarkan, maka diri. Letih tuan-tuan, berapa banyak dalam Quran nak kena kaji. Lalu kita bawa kata 13 je yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dah tahu 13, kau ada akal tak senang. Lawan dia 13 jugalah. Kecuali kau tak ada akal lah. Jadi tak wajib dah tahu. Sebab ada 13, lawan dia. Sebab apa kita bawakan lawan dia? Kerana itu yang diajarkan oleh itu Tuhan juga. Lawanan kena ada. Laisa kamisli. Kan penafian tersebut itu lawan dia lah menafikan. Jadi ulama kita bukan saja tuan-tuan memang diistimbat daripada Quran dan juga hadis. Jadi begitu juga yang kedua, dalil mustahil atas keduanya Rasul dan Allah Ta'ala juga Rasul. Dan yang ketiga, dalil harus bagi keduanya. Supaya tidak jadi orang muqallid, iaitulah orang yang kukuh i'tikadnya. Ini bicara muqallid ada dua kategori. Yang dimasukkan di sini muqallid yang kukuh i'tikadnya dengan mengikut perkataan orang lain padahal ia sendiri tidak mengetahui akan dalil i'tikadnya. Jadi muqallid ulama khilaf pula. Sebab muqallid ada dua kategori. Ada yang muqallid dia taklidkan pada pandangan seseorang yang mana pandangan itu betul. Ada yang muqallid dia bertaklid pada seseorang tetapi seseorang tersebut yang dimuqallad tadi, orang yang ditaklid tadi pandangannya tak betul. Jadi dua kategori muqallid ni. Seperti golongan orang-orang awam yang bertaklid kepada ulama Syiah mereka. Kemudian itu yang salah. Yang kita pula Ahlussunnah, kita bertaklid kepada apa dia? Contoh, kepada ustaz-ustaz, ayah-ayah bagi orang-orang masyarakat Asy'ariyah yang mana etikad mereka adalah betul. Jadi taklid yang kedua ialah dia bertaklid kepada mereka yang etikadnya benar. Dua ada kategori taklid. Itu semua perbincangan yang cukup panjang. Ada yang mengatakan yang tidak kufur ialah apa dia? Apabila dia bertaklid kepada sesuatu pandangan kepada seorang yang dimuqalladkan, yang ditaklidkan tadi, yang mana i'tikadnya tadi benar. Ini tidak jatuh kufur. Berbeza dengan dia bertaklid dengan pandangan yang salah. Itu jadi perbahasan yang cukup panjang ni tuan-tuan. Kata pengarang khilaf ulama pada muqallid. Muqallid ni apa dia? Orang yang bertaklid. Pak turut lah. Khilaf ulama pada muqallid
telah khilaf ulama pada kufur mukallid dan tidak kufurnya. Maka kaul yang sahih bahawasanya mukallid itu mukmin serta berdosa. Hukumnya fasik saja. Kalau kita taklid ni, mukallid ni hukumnya fasik. Sebab ia tidak belajar dan tidak fikir bicara. Kalau ia berakal dan selamat pendengaran. Artinya macam mana? Cukup syarat untuk berfikir, cukup syarat untuk belajar, maka wajiblah dia meninggalkan taklid. Hukumnya haram kalau dia bertaklid. Tapi tidak jatuh apa dia? Kufur. Tapi kalau dia bukannya ahli bagi bertafakkur, dia OKU, slow learner contoh, ataupun macam-macam, kita tak nampak benda ni, tapi kalau seorang cikgu nampak perkara-perkara tersebut. Kita nampak ada situasi-situasi manusia, muka punya lain handsome, tapi tengok rupanya dia ada lembam sikit. Lembam ada silsilah, ada yang payah, tak boleh nak faham, tak boleh, itu kategori-kategori manusia yang dia tak boleh nak nazar. Maka pada ketika itu tak menjadi wajib bagi dia. Memang nampak fizikalnya nampak elok, tapi akal dia tidak sebenarnya. Lagi apa dia? Dan nak faham, nak tahu di sini pula, ini yang dimaksudkan dengan nazar ni bukannya sampai pecah kepala mikir, tidak. Sampai botak-botak kepala mikir, tidak. Tu sikit saja. Tuhan tu ada. Apa tu ada? Apa bukti Tuhan tu ada? Adanya tahid lembu, adanya lembu, adanya kesan, pastilah ada yang memberi kesan. Lepas dah hukum dalil akli dia. Tak payah pun. Tak perlu nak hurai wujudi, sifat wujud tu amrun iktibari. Tak, dia ain zat. Tak. Kalau macam tu, kalau semua orang datang macam tu, saya tak datang sini dah. Tuan-tuan Ini yang dibicara ni benda yang fardu ain tu je, tak payah mana pun. Itu yang fardu ain yang kita bicara sedalam-dalam cerita buat apa-apa benda semua tadi, fardu kifayah. Tapi oleh kerana manusia sekarang semua nak jadi ustaz, semua nak jadi ustazah, jadi fardu ain lah. Sebab dia nak jadi ustaz. Dia punya sembang macam kalahkan ustaz, kalahkan tok guru lah. Jadi dia kena tahu, dah jadi fardu ain. Dah jadi fardu ain. Bukan fardu kifayah lagi dah. Itu dia punya neraca fardu ain tu macam mana? Macam mana sesuatu itu menjadi fardu ain dan juga fardu kifayah? Ada kalanya fardu kifayah itu menjadi fardu ain kerana yang lain. Macam mana? Kalau tak ada doktor, siapa nak rawat orang lain? Maka kerana dilihatkan yang lain, maka ilmu kedoktoran itu menjadi fardu apa dia? Fardu kifayah. Jadi tak ditakyinkan pada mana-mana. Tapi kalau kita nak berniaga, belajar fardu muamalat ni, fardu kifayah. Nak bicara bab saham sana, cerita bab perniagaan, fardu kifayah. Tapi apabila kita dah jadi jutawan, ada kerajaan Saudi, raja kerajaan Saudi bagi saya 12 juta. 12 juta, saya nak berniaga. Berniaga merupakan perbuatan yang dalam dinamakan sebagai muamalah, maka dia melibatkan hukum taklif. Bila melibatkan hukum taklif, maka saya kena tahu hukum sebab saya nak berniaga. Jadinya mempelajari ilmu muamalat di situ daripada fardu kifayah menjadi fardu ain. Bukan untuk orang lain, untuk saya sendiri. Bukannya saya nak berniaga tapi orang lain yang belajar. Tidak. Saya sendiri kena belajar ilmu muamalat. Tahu mengenai riba. Tahu apa itu hukum jual beli. Apa itu yang dinamakan sebagai barang. Tahu semua. Kenapa? Kerana sebagai wasail. Kalau kita tak tahu, kita terjerumus dalam haram. Kita tak tahu, kita akan terjerumus dalam ribawi. Itu jadi hukum fardu ain. Begitulah juga dengan ramai-ramai sekarang yang nak jadi ustazah. Bila dia nak jadi ustazah, bicara tentang sebagai ilmuwan kalam, dia kena tahu lah benda ni. Kalau tak, janganlah nak duk bahas dalam alam maya tu. Macam ustaz. Dia nak jadi ustazah, dia nak jadi ustaz. Jadi dia kena tahulah dia punya fardu ain bagi ustaz. Jadi perkara ini fardu ain ni bagi ustaz. Ustaz yang mengajar ilmu kalam ni, dia kena jadi fardu ain dah ni. Bukan fardu kifayah. Baiklah. Dalil ijmali.
Dikendaki dengan dalil yang mesti kita mengetahui ialah dalil ijmali jumlah secara umum, iaitu dalil pendek yang mempunyainya lemah daripada menghuraikan yang payah-payah pertanyaan orang yang datang menanya kepadanya. Ini dinamakan sebagai mengetahui sebagai dalil ijmali secara umum saja. Apa ada wujudnya, apa ada dalil Tuhan tu ada. Ni ada alam ni, kalau tak ada Tuhan macam apa nak jadikan alam ni? Cukup. Bila ditanya-tanya lebih lagi, dia tak dapat jawab dengan soalan, dia jawab dengan terlampau. Itu dinamakan sebagai apa dia? Dalil ijmali, dia tak boleh huraikan lagi dah. Syubhah datang bertubuh-tubuh, datang. Saya tak tahu, tanya ahli. Ini yang mereka yang mengetahui secara ijmal. Seperti ditanya kepadanya apa dalil atas ada Allah Ta'ala, maka jawabnya alam ini dan tidak kuasa jawabnya panjang lagi. Maka orang ini sudah dinamakan dengan orang yang ma'rifah, orang yang arif, orang yang alim, orang yang tahu, orang yang kenal Allah Ta'ala sekadar fardu ain dan tidak dinamakan muqallid lagi. Artinya dia terkeluar daripada ikatan kongkongan sebagai taklid. Dah lepas dah. Dia dah lari daripada khilaf ulama. Yang dia khilaf tadi, kufur tak kufur tadi tentang muqallid. Tapi dia bila dah tahu dalil tersebut, tak dinamakan sebagai muqallid lagi. Ni rehat berapa ni? 9 pukul 8 10 setengah kita berhenti sekejap. Dalil tafsiri iaitu dalil yang panjang yang kuasa empunyanya menjawab sekalian soalannya yang payah-payah yang datangkan menanya dan memusingkan kepadanya, seperti kandungan lagi akan datang. Jadi dalil tafsiri ini tadi dalil apa ijmali, yang ini tafsiri. Dalil tafsiri ini dia boleh huraikan dan boleh menjawab syubhah. Ini dinamakan sebagai ilmuwan kalam. Ini dinamakan sebagai apa dia? Orang yang mahir dalam ilmu akidah, ilmu kalam. Syubhah dia dapat jawab. Seterusnya kata pengarang lagi, sifat kesempurnaan wajib bagi Allah Ta'ala sekalian sifat kesempurnaan, sifat ketinggian yang patut dengan zatnya yang maha tinggi. Jadinya tuan-tuan, sifat kesempurnaan itu dikaitkan dengan apa dia? Yang layak, yang laik, yang padan, yang sesuai dengan zat Tuhan. Jadi macam mana? Sempurna bagi Tuhan tak semestinya sempurna bagi kita. Sempurna bagi Tuhan tak berkahwin, tak berpasangan, tak bertempat. Tapi sempurna bagi kita apa dia? Bertempat. Sempurna bagi kita apa dia? Berkahwin. Sempurna bagi kita apa dia? Bagian-bagian tak sama. Sebab dinamakan sebagai laik. Dan sifat kesempurnaan ini amat banyak yang tidak boleh mengetahui akan semuanya melainkan Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala saja yang mengetahui akan segala sifat kesempurnaan ini. Kita pun tak tahu sifat sebenar kita macam mana. Kita pun tak tahu. Ini kan pula mengenai ketuhanan. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang dah melihat Allah Ta'ala, bagi mereka Ahli Sunnah wal Jamaah, jumhur kebanyakannya, yang melihat Allah Ta'ala pun tak tahu zat Tuhan macam mana sebenarnya. Maka wajib kita i'tikad begini juga, iaitulah sekalian sifat kesempurnaan kesemuanya sifat Allah Ta'ala. Jadi apa-apa sifat kamalat, sifat-sifat kamalat kesempurnaan, itulah sifat Tuhan. Sifat kamalat yang layak bagi ketuhanan. Sebaliknya, kesemua sifat kekurangan mustahil atas Allah Ta'ala. Begitulah juga dengan segala sifat-sifat kekurangan. Sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala ini sebahagiannya kita dapat kesan, sebahagiannya kita tak dapat kesan. Sebahagiannya kita dapat kesan, iaitulah kita menafikan Tuhan berjirim, Tuhan bertempat, Tuhan berarah, Tuhan berwarna. Itu yang kita kesan. Adakah semua perkara yang mawjudat yang kita tahu? Tak. Oleh kerana bukan semua perkara mawjudat yang kita tahu, maka kita tidak boleh menghukumkan akan segala perkara mawjudat yang makhluk. Apatah lagi kita nak menghukum bagi ketuhanan. Lalu kita sebenarnya tak dapat mengesan ke semua sifat kekurangan bagi Tuhan. Begitu juga kita tak dapat mengesan semua sifat kesempurnaan bagi Tuhan.
Yang kita bicara sekadar kemampuan kita, sekadar yang dimaklumkan, sekadar yang disifatkan oleh Allah Ta'ala. Itu saja. Lalu kata pengarang lagi, dalil Tuhan bersifat dan sifatnya. Apa benda ni? Yang besar depan ada tak? Dalil Tuhan bersifat dan sifat kesempurnaan. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, tentu Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Dia kamalat, lawanannya ialah nuksan. Lawan bagi kesempurnaan ialah kekurangan. Dan kekurangan atas Allah mustahil, kerana kalau bersifat ia dengan sifat kekurangan, seperti tak ada kudrat. Masalah, tentu tak ada alam ini dan tak ada alam tidak sebenar, kerana telah kita lihat akan adanya. Sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui dengan tafsir, iaitulah 13 sifat, iaitulah dimulai daripada wujud hingga kepada kalam, ialah qaul yang rajih. Jadinya kesimpulannya macam mana? Sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, seandainya Tuhan tak bersifat dengan kesempurnaan, pastilah Tuhan itu bersifat dengan apa dia? Kekurangan secara umum. Kenapa? Kerana sempurna dan juga tidak sempurna itu ialah perkaitan bagi yang wujud. Tuhan tu wujud tak? Wujud. Bila Tuhan tu wujud, sama ada sempurna ataupun tak sempurna. Kalau kita katakan sebagai tak sempurna, maka tidak akan ada sempurna. Kalau kita kata kekurangan, maka lawanan bagi sempurna. Kalau kita katakan sempurna, lawanannya adalah tidak sempurna. Antara sempurna dan juga tidak sempurna dinamakan sebagai dua yang berlawanan. Dua yang berlawanan ini tidak boleh berhimpun pada satu masa. Lalu kalau Tuhan itu bersifat dengan kesempurnaan, secara automatik Tuhan itu ternapi sifat kekurangan. Tak boleh kita kata sebahagian sempurna, sebahagian kekurangan. Tak boleh juga. Sebab apa? Tak boleh. Kerana antara sifat dengan sifat hakikatnya sama. Kalau sifat yang pertama itu ialah sempurna, sifat yang kedua juga adalah sempurna. Itu hakikat dia. Jadi bila kita katakan sifat pertama Tuhan itu ialah sempurna, bermakna semua sifat yang lain mestilah sempurna. Tak boleh ada satu pun kekurangan. Kenapa? Kerana hakikat sifat itu sama. Sifat kesempurnaan yang wajib kita ketahui dengan tafsir itulah 13 sifat, itulah dimulai dengan wujud hingga kepada kalam. Ialah qaul yang rajih. Qaul yang rajih, yang lebih jelas, lebih kuat lagi. Iaitulah sifat yang wajib kita ketahui secara tafsir itu hanyalah 13, bukan 20. Jadi tidak termasuk sifat apa dia? Maknawiyah. Ada pun sifat maknawiyah yang 7, iaitulah kaunuhu wajibun. Kaunuhu bukan kaunuhu wajiban. Iaitu kaunuhu wajib kita mengetahui atas jalan ijmal jua, iaitulah begini. I'tikad kita. Apa itu dia? Sifat ma'aniyah maknawiyah yang tujuan, yang tujuh, iaitulah kaunuhu, kesemuanya sifat Tuhan, kerana kesemuanya setengah daripada sifat kesempurnaan. Dan tiada harus kita i'tikad sifat maknawiyah yang tujuh bukan sifat Tuhan.
kerana ia setengah daripada sifat kesempurnaan. Dan siapa yang i'tikad begitu, nescaya kafir wal-a'yadzu billah. Kita akan bincang sekejap lagi. Kita rehat dulu. Sambung berapa? 10.45. Ada rehat sekarang kan? Ada rehat tak? Jadual tak ada ni, tak nampak? 10.30 rehat? Sampai? 10.45 kita rehat dulu lah. Wallahu ta'ala alam bisawab, insyaAllah. Kita sambung lagi selepas hari ini.